7 golongan yang dijanjikan perlindungan yang istimewa di padang mahsyar. Sesungguhnya anak-anda sekalian merupakan insan-insan yang terpilih untuk berada dalam saf perjuangan Islam, berada dalam jamaah Islam, dan seterusnya dalam suasana akhir zaman yang penuh dengan godaan, cabaran dan ujian yang membawa kepada kelalaian, kelekaan. Maka antum, anak-anda sekalian, berada dalam saf perjuangan Islam. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illallah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. 7 golongan yang mendapat perlindungan yang istimewa di padang mahsyar, di hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu, syabun nasya'a fi ibadatillah, wa fi riwayatin syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh hidupnya, berkembang meningkat usia daripada remaja, sejak kecil, sejak remaja. Pemuda yang tumbuh dalam beribadat kepada Allah, beribadat kepada Tuhannya. Maknanya daripada remaja, daripada pemuda, sudah takarruban ilallah, mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam al-bi'ah al-islamiyah, Islamic atmosphere, dalam suasana yang Islam, dan berusaha untuk mewujudkan suasana yang Islam, suasana yang Islamik. Maka pemuda-pemuda, anak-anak sekalian, berada dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sentiasa mengambil berat tentang majlis ilmu. Kita berhimpun untuk menghadiri majlis ilmu dalam suasana sekarang, secara online, secara maya. Kita tidak meminggirkan program ilmu. Moga-moga himpunan kita pada malam ini mencapai apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa habbathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang bermaksud, tiadalah berhimpun sesuatu golongan itu di mana di dalam perhimpunan mereka menyebut nama Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah, melainkan pastilah mereka akan dikerumuni oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah,
dan dikurniakan kepada mereka rasa ketenangan. Dan Allah menyebut hamba-hambanya yang hadir di sisi para malaikat kerana berbangga dengannya. Jadi di satu masa, dalam satu riwayat, Rasulullah SAW memberikan satu suntikan semangat, satu motivasi kepada pemuda-pemuda dengan menyebut seorang pemuda yang bernama Ibnu Rawahah. Jadi Arab ni suka guna Ibnu Abu. Ibnu Rawahah ni ialah Abdullah bin Rawahah. Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Husain Abdullah bin Husain. Jadi jarang orang sebut Abdullah bin Ibnu Husain, sebut Ibnu Husain. Seorang yang saya teringat iaitulah Allahyarham yang berhormat Ustaz Bunyamin Yaakob daripada Kelantan. Dia panggil saya Ibnu Husain. Dipersilakan Ustaz Ibnu Husain. Jarang orang Melayu pakai Ibnu ni, ataupun Abu, orang Arab biasalah. Jadi para hadirin sekalian, bahkan menjadi kemuliaan di kalangan orang Arab kalau sebut Ibnu ataupun Abu. Maka Ibnu Rawahah ni seorang yang masih remaja, pemuda pada ketika itu. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ibn Rawahah, innahu yuhibbul majalis tatabahi bihal malaikah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang bermaksud, jadi Rasulullah SAW sebut di kalangan halayak ramai, pemuda-pemuda dan orang yang hadir yang ramai, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan kebaikan kepada Ibnu Rawahah, yakni Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ia seorang pemuda yang amat mengasihi, yang amat mencintai, yang amat suka menghadiri majlis-majlis yang dibanggai oleh para malaikat. Apa dia? Iaitulah majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis yang digemari oleh para malaikat. Jadi sebagai motivasi, contoh yang baik kepada pemuda-pemuda yang lain dalam konteks perjuangan Islam, maka kita menekankan tentang ilmu. Kita berjuang berdasarkan ilmu, berdasarkan daripada ilmu kita memperolehi apa yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna al-fahmul amiq, kepahaman yang mendalam. Jadi kita berjuang berdasarkan ilmu, kita berjuang berdasarkan panduan, kita berjuang berdasarkan kepahaman yang mendalam. Dasar perjuangan Islam, dasar PAS, buku perlembagaan PAS. Jadi kita berpegang teguh, berpandukan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan merujuk kepada ijma' ulama, pandangan ulama-ulama yang muktabar, berpandukan kitab-kitab yang muktabar, dan juga berpandukan kaedah qiyas yang terang dan nyata, kaedah usul fiqh, kaedah al-qawaid al-fiqhiyah. Maka inilah peluang, ruang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, khususnya pemuda-pemuda harapan ummah.